Hello guys, welcome back to my channel. It's Ikali here. Gitu. Okay guys, dah lama juga aku tak buat video seram kan. Sebab bukannya apa, first aku tak sihat. Uh, aku tak tahu kenapa aku sakit-sakit badan. So aku extend sampailah hari ni baru aku nak upload video. So sekarang ni pun dah pukul 3 pagi. Nampak tu? Silap. Tak nampak. Okay, pukul 3 pagi. Hari Isnin ya. Okay. So kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku kena, macam mana nak kata kena gigit ke, aku pun tak tahu sama dia kena gigit ke, kena apa ke. Satu cerita kena gigit, satu lagi cerita tangan aku bengkak. Satu tangan, satu kaki. Okay. So masa yang cerita yang pasal tangan ni, dia simple je. Aku pergi mandi. So kalau siapa-siapa tahu, Ulu Yam. Aku pergi mandi dekat Ulu Yam. Time tu aku baru habis exam. Aku kan study Melaka. Aku baru habis exam. Lepas tu kita orang semua turun KL. Sebab housemate aku ada yang budak KL kan. Kita orang turun KL and then tidur rumah dia. Lepas tu kita orang decide pergi mandi dekat Ulu Yam lah. Mandi. Aku perasan ada satu batu. Batu tu tak ada apalah. Just batu biasa. Tapi atas batu tu ada seekor katak tau. Katak tu dia punya corak dia tu pelik. Dia colour hijau. Macam bukan colour macam hijau yang katak saya masuk rumah tu. Tapi dia colour hijau. Had macam pokok pisang, tak pokok pisang. Tak tahu lah, aku tak reti nak habak macam mana dia punya colour tu. Lepas tu corak dia pun pelik. And then katak tu dia duduk atas batu tu cuma perhati kita orang. Faham tak? Dia perhati kita orang. So aku macam, hal tu katak ni kan. Aku biar je lah kat dia. Kita orang mandi-mandi. Dah dalam sejam lebih aku tengok katak tu still dekat situ. Tak berganjak langsung. Aku ni pun jahat gatal tangan kan. Aku curah-curah ayak kat dia, dia tak lari. Lepas tu aku macam ketuk-ketuk batu tu pun dia tak lari. Kalau fikir logik macam, mestilah katak, kalau dia katak dia akan lari bila orang kacau dia kan. Tapi dia tak lari. Lepas tu aku decide, aku ambil batu. Aku baling kat katak tu. Aku ambil batu kecil. Kena tapi dia macam dia berganjak sikit and then dia duduk static. Aku ambil pula batu besar, aku baling lagi sekali, katak tu terpelantin. So aku macam puas hati lah kan. Dah tak ada apa dah. Kita orang pun dah habis mandi apa semua, balik rumah. Start malam tu tangan aku rasa berdenyut-denyut. Dalam pukul 3 pagi macam tu, aku pergi tandas. Aku rasa tangan aku bengkak. Dekat sini memang bengkak teruk. Lepas tu tangan aku dekat sini rasa menggerutu macam kulit katak. Time tu aku macam, ya Allah, speechless gila bodoh. Telefon ayah aku cerita kat ayah aku. Cuma aku cakap tangan aku bengkak and then ayah aku cakap, hang ada buat salah ke? Hang pergi mana? Aku habak lah kat ayah aku, kata aku pergi mandi Ulu Yam apa semua. Lepas tu dia kata ada buat benda pelik-pelik. Dia kata tak ada apa, elok je. Dia kata habak betul-betul kan. Kalau tak dia nak tolong macam mana, dia tak tahu punca apa. Lepas tu bapak aku tanya, ada dah kutip benda apa-apa, usik benda apa-apa. Baru aku teringat pasal katak tu. Barulah aku cerita. Cuma dia ajak aku lah baca ayat kursi, baca apa-apa, sapu-sapu tangan, lepas tu tarik apa ke ujung jari ni, selawat apa semua. Dia ajak macam tu je lah. Okay, so stop sampai cerita tu. Ini pasal kaki aku pula. Pasal kaki aku ni dia agak rare sikit lah. Rare bak masa tu aku keluar rumah. Aku tak keluar rumah, aku lepak depan rumah aku. Rumah aku rumah taman biasa. Aku lepak depan rumah aku. Lepas tu aku lepak-lepak macam biasa. Kalau ikutkan cuaca malam tu sejuk je sebab berangin apa semua. Tapi malam tu aku rasa hangat gila. Aku pun decide masuklah rumah kan. Mak aku suruh menyapu.
Lepas tu menyapu. Aku perasan atas lantai ni ada darah tau, ada darah. Aku pun tengoklah mana main darah ni. Lepas tu mak aku tegur kata kaki aku yang darah macam ibu jari, ni jari kedua tengah-tengah tu meleleh darah. Aku pun ingat mungkin macam pacat ke apa ke kan. Lepas tu macam pipi basuh aku tengok macam ada kesan kena gigit. So aku cakap kat mak aku mungkin pacat benda tu. Lepas tu mereka kata ambil lah daun apa tak tahu. Aku lupa nama daun tu betul macam onyok-onyok. Bila dah keluar ayak dan daun hijau tu letak dekat kaki nanti darah berhenti. Tapi darah aku tak berhenti weh. Macam darah pidik bang. Dia keluar, tak ada dia keluar banyak tapi dia mengalir tu tak berhenti. Aku pun macam okey lah tak apalah kan. Aku bubuk plaster aku sampai basah dengan darah. Sekali aku minum letih. Lepas tu aku biarlah kaki aku macam tu. Tak silap aku, ayah aku tak ada kat rumah time tu. Tengah malam dalam pukul 12 lebih ke atas tu, aku dah start rasa kaki aku berdenyut-denyut. Literally yang berdenyut gila-gila teruk macam tangan kau terkapit pintu ke apa kan. Kan dia rasa berdenyut-denyut macam tu. Aku rasa macam tu. Tapi aku macam malas nak layan. Aku rasa macam mungkin efek ke ada jangkitan kuman ke apa. Husnuzon time tu serius aku cakap. Esok tu kaki aku memang bengkak, memang tak muat pakai kasut walaupun kasut yang aku pakai, bukan kasut lah, slipper yang aku pakai time tu satu saiz besar daripada kaki aku, tapi still kaki aku tak muat nak pakai slipper tu. Aku still pergi sekolah macam biasa. Time tu aku sekolah lagi. Sekolah menengah tak silap aku. Lepas tu kaki aku memang berbalut. Balik pada sekolah tu aku pergi klinik. Aku cek, doktor kata tak ada apa. Tapi doktor kata mungkin kena gigit haiwan berbisa. Dia kata mungkin lipan yang gigit. Tapi aku pelik kalau lipan gigit. Mesti aku perasan kalau lipan merayap dekat kaki aku. Mesti aku rasa. Tipu lah kalau tak rasa kan. Tapi ni memang aku tak rasa. Aku tak rasa sakit kena sengat. Tak rasa apa. Tiba-tiba je darah keluar. Pagi kaki aku tak sakit. Itu masalah dia. Pagi memang kaki aku tak sakit langsung. Memang tak sakit aku cakap dengan apa. Walaupun dia bengkak, walaupun dia merah, tapi dia tak sakit. Time tu kaki aku dia colour merah. Kadang-kadang jadi macam colour hitam ungu macam tu. Malam tu aku nak tidur. Aku rasa berdenyut lagi tau. Tapi aku tidur jenis okey katalah ni aku tidur katil depan aku ni, depan belakang kamera ni pintu bilik aku lah. Aku tak tutup pintu bilik tau. So aku just buka macam tu je. Lorong nak ke dapur. Lepas tu ke ruang tamu. Lepas tu sebelah bilik mak ayah aku. So dekat lorong tu ada lampu. Kiranya kita boleh nampak siapa lalu lalang ke apa semua. So aku buka pintu memang luas gila. Malam tu dalam pukul 12 lebih kot, tak silap aku lah, serasa aku lah. Sebab aku kerap bangun pukul 12 lebih untuk pergi tandas. Aku rasa sakit sangat kaki aku time tu, rasa berdenyut-denyut. Aku buka lah mata aku macam tu kan. Sebab aku rasa kaki aku macam berdenyut-denyut sangat. Hampa boleh bayang tak masa aku buka mata yang gini-gini ni, aku nampak ada benda duduk dekat kaki aku. Bukan perempuan rambut panjang ke apa, bukan. Tapi dia macam laki, dia macam budak laki yang tinggi dia lebih kurang takat dada aku. Kalau kata ikut tinggi dalam 130, 140 cm macam tu. Dia botak tengah isap kaki aku. Tapi aku yakin tu bukan toyol, okey? Aku yakin tu bukan toyol. Sebabnya kalau
Selalunya kalau gambaran toyo dia telinga dia capang lah, itulah inilah kan. Tapi ni tak, aku tak nampak muka dia, aku tak nampak bentuk, aku cuma nampak bentuk badan, bentuk kepala dengan mata merah dia. Dengan dia ada gigi taring dua. Dekat sini dia ada gigi taring dua. Kepala dia cuma bulat macam tu je. Bulat dia macam ni. Macam lonjong sikit tapi bulat merelik. Macam alien. Yang tu je aku nampak. Tapi aku tak tahu sama ada dia perasan ke tak, ataupun dia sedar ke tak aku tengah tengok dia. Tapi aku tak nak buka macam tu kan. Aku cuma macam, tapi aku macam, betul ke benda ni kan? Takkanlah aku nak ni ikut ke hati aku nak tendang je dia waktu tu. Tapi aku takut lagi dia terekam aku ke apa ke. So aku macam biar je lah, aku tengok je dia buat apa. Tapi dia macam, tahu tak macam mana orang makan yang bunyi gelojong macam macam tu. Bunyi dia macam tu. Tengah duk isap kaki aku. Aku diam je, aku tengok je dia. Lepas tu dia macam dah tarik kepala dia macam tu kan. Lepas tu dia pusing belakang, dia nak keluar daripada bilik aku. Tapi dia sampai je depan pintu bilik aku, dia hilang. Dia totally hilang terus. Aku tak nampak dia kono ke kanan pergi ruang tamu ke, dia kono ke kiri nak pergi dapur. Tak ada. Dia sampai depan pintu bilik terus dia hilang. Disebabkan aku takut gila time tu. Aku terus tidur, aku tak jadi nak pergi bilik ayak. Esok tu, kecoh mak aku jumpa kulit ulat sawah dekat belakang rumah. Kiranya buka-buka pintu rumah ada kulit ulat sawah. Bukannya kulit hidup, maksudnya macam kulit ulat bersalin kulit. Faham tak? Kulit hak mati tu jumpa panjang gila dalam 2 meter, 3 meter macam tu. Lepas tu aku ni start jadi panah baran, tak tak? Panah baran yang memang panah baran gila. Tak daripada tu aku jadi panah baran gila-gila punya. Aku tak tahu apa. Memang aku jadi cepat marah gila. Aku rasa panas badan aku ni. Mak aku cakap dekat ayah aku tak pergi sekolah time tu sebab kaki aku dah start sakit sangat-sangat. Lepas tu mak aku habaq dekat ayah aku, kata kaki aku sakit. Ayah kata dia nak tengok. Aku pun pergi lah dekat ayah aku, tunjuk kaki. Ayah aku pegang-pegang kaki aku, dia macam, dia kata, benda apa ni? Dia kata macam tu. Lepas tu, aku macam, benda apa ni? Bila ayah aku pegang kaki aku, dia nak start baca-baca, aku jadi bengang, tau tak? Bengang gila. Lepas tu ayah kata, tak apalah, nanti dia panggil kawan dia, tolong mai tengok. Mak aku kutip tau kulit ulat tu. Dia simpan dalam plastik. Tapi time tu, aku tak tahu cerita lagi. Mak aku cuma habaq dekat ayah aku. Lepas tu ayah aku habaq dekat kawan dia yang nak tolong aku berubat time tu. Bila kawan dia mai, kawan ayah aku lah mai rumah, dia panggil aku. Time tu bila dia panggil aku pergi depan. Aku tengok kawan ayah aku ni. Aku tak sedar tau. Aku rasa macam aku pandang dia biasa. Tapi bila dia cerita dekat ayah aku, dengan ayah aku nampak, aku pandang dia macam aku pandang marah, aku pandang benci semua. Orang lah cerita dekat aku pandang macam tu, macam jegim, marah lah kan. Tapi aku rasa macam pandang biasa. Yang aku rasa lah, yang dia pun nampak lain. Bila kawan ayah aku start pegang kulit ular tu, dia start baca-baca, aku jadi marah. Dengan kawan ayah aku cakap time tu, mata aku tukar jadi merah. Kiranya aku macam marah. Aku dekat dalam duk rasa hangat ni. Badan aku rasa panas, rasa hangat, tak tahu nak kata. Aku rasa nak pergi serang mereka, tahu tak? Tapi diri aku yang betul rasa macam, kenapa aku nak pergi serang? Aku macam ada apa orang putih apa personal disorder menatang apa, tak tahu. Alah, macam ada 2 karakter dalam satu badan, macam tu. Dia separuh hati aku rasa macam aku nak pergi serang. Tapi separuh hati aku lagi aku rasa macam awak aku nak pergi serang. Dia jadi macam tu tau.
Lama-lama berubat biasa je lah. Macam mereka baca-baca popo kat kaki aku, lepas tu tarik. Masa nak tarik, masa dia berubat kaki aku ni, aku tak apa ingat sangat dah cerita tu kalau aku nak cerita full pun, tapi aku nak share dengan hampa lah. Masa dia berubat kaki aku ni, kiranya dia baca-baca pegang kaki aku macam ni lah kan, macam ni. Okay. Bila dia buat macam ni, aku rasa macam ada benda duk berjalan bawah kulit ikut tangan depa. Hampa bayangkan benda tu macam berjalan macam cacing duk berjalan bawah kulit tu. Ikut tangan yang kawan ayah aku duk tarik ni. Bila sampai dekat ibu jari kaki ke tangan lah. Ni contoh. Bila sampai dekat ibu jari tangan tu, ibu jari kaki tu, bila dia nak tarik tu, aku rasa macam orat aku semua nak terkeluar. Punya sakit time tu. Tapi aku tak menjerit sebab bapak aku garang. Aku tak menjerit, aku macam tu. So dia tarik je tu, aku macam lega. Lepas tu aku tahu okay lah, dah habis-habis berubat semua. Malam tu nak lena, aku buat sendiri ubat untuk aku sebab aku still rasa berdenyut-denyut dekat kaki. Aku buat sendiri sebab aku dah tak tahan. Takkan aku dapat kejut bapak aku kan. Aku ambil ayat kosong, aku selawat, aku baca Fatihah, aku baca ayat kursi, aku baca 3 kul. Time tu aku teriak-teriak minta dekat Tuhan bagi kaki aku elok. Lepas tu aku renjih-renjih dekat kaki, aku lumuk-lumuk ayat tu dekat kaki. Aku tarik daripada lutut sampai ke ibu jari. Aku cakap apa, segala jin-jin hantu syaitan yang ada dekat kaki aku ni baliklah ke tempat asal hampa. Aku cakap macam tu, kiranya aku tarik, aku buang macam tu. Tapi masa aku buat macam tu, memang aku nampak ada bayang hitam macam zup, lari macam tu. Aku tak kata lah aku pandai berubat, cuma aku cerita apa yang aku lalui. Sebab ramai je orang kata kadang-kadang bila kita sakit, ubat dia ada dekat kita sendiri. Cuma kita ni tak percaya diri kita boleh buat. Aku pun tak percaya aku boleh buat, cuma aku yakin lah dengan ayat-ayat Allah tu. Mestilah setiap ayat Allah tu ada kelebihan dia, betul tak? Dah habis aku buat macam tu, bengkok kaki aku pun dah makin surut-surut apa semua. Aku pun dah makin okey. Tak silap lepas minggu daripada tu kot, barulah kawan ayah aku ni bagi tahu, rupa-rupanya aku bukan kena gigit dengan binatang ke apa, tapi ayah aku kan berubat orang time tu. Tapi ada orang hantar barang dekat rumah aku. Mereka target bapak aku pijak, so bapak aku yang sakit. Nak dijadikan cerita, bapak aku tak ada, bapak aku outstation, aku yang terpijak, aku yang kena. Tentu santau ke apa ke aku tak tahu. Cuma aku yang terkena. Mak aku pun pernah terkena, tapi yang tu nanti aku cerita ke episod lain pula. Pengalaman aku time tu aku rasa macam orang yang ambil ilmu ni memang aku pun tak baik sangat, tapi tak payah nak buat benda-benda lagu tu. Tak puas hati meh habaq depan-depan. Hang buat macam tu, hang nak tuju dekat bapak aku yang kena aku. Apa salah aku dengan hang? Kena hang pun tak. Hang bayangkan orang ada masalah dengan hang, orang nak buat dekat hang, tiba-tiba anak hang yang kena, takkanlah hang rasa seronok tengok anak hang sakit. Hang fikir benda tu lah sebelum hang buat dekat orang. Tu nasihat aku untuk orang-orang yang fikir nak buat benda-benda tak elok lagu ni. Janganlah. Orang ada anak bini, ada keluarga. Hampa dah buat macam ni leceh lah. Tak best lah macam tu kan. Hampa tak penting pemain habak. Kalau hampa nak buat dekat orang tu, hampa tuju terus orang tu. Dok, aku bukan suruh hampa buat. Cuma maksud aku kalau hampa nak buat, hampa jangan dok buat lagu tu. Hampa nak buat dekat orang tu, hampa tuju kat orang tu, jangan libat dekat orang lain. Tapi tak apalah juga, macam dalam kes ni aku macam alhamdulillah lah kena dekat aku, tak kena dekat bapa aku. Sebab aku rasa kalau dia kena dekat bapa aku, mungkin dia lagi teruk. Sebab dia niat dia tu dia nak tuju kat bapa aku. Mungkin bila kena bapa aku, mungkin benda akan jadi lagi teruk. Tapi bila dia kena dekat aku, benda tu jadi macam biasa je. And pasal kulit ulang tu pula, kawan ayah aku kata kulit ulang tu jin yang mereka hantar. Sebabnya macam mustahil kawasan rumah aku nak ada ular. Sebab
Rumah aku rumah taman. Satu pasal rumah taman. Satu lagi pasal rumah aku tak semok. Tak ada lalang. Tak ada semok-semok samun. Tak ada. Kawasan keliling rumah bersih. Okay. So, itu je cerita aku untuk hari ni. Sangat penuh emosi. Letih nak hang. So, korang macam biasa jangan lupa tekan butang subscribe, share, hit bell notification untuk aku punya video yang baru. Lepas tu share dekat kawan-kawan korang and tolong subscribe. Okay, itu yang aku minta daripada korang. So tolonglah aku sebelum habis tahun 2020 ni, bagi aku hit 1000 subscriber je geng. 1000 subscriber je, tak banyak pun. Okay, so dalam musim-musim corona ni, aku harap korang stay dekat rumah. Jangan keluar kalau tak ada urusan yang tak penting. Elak pergi tempat yang ramai orang. Pakai mask bila nak keluar. Sentiasa bawa hand sanitizer. And amalkan penjarakan 1 meter. Okay, so sampai sini je. Jumpa dengan korang next video. Okay, Assalamualaikum. Bye.